Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Cari dy dx dan d2y dx kuasa 2 bagi setiap fungsi berikut. Baik, di sini kita ada dua tugasan. Pertama sekali kita perlu mencari dy dx, iaitu tebitan pertama bagi fungsi algebra. Dan d2y dx kuasa 2 merupakan tebitan kedua ataupun dikenali sebagai pembezaan peringkat kedua bagi fungsi algebra. Jadi kita mesti mencari dy dx terlebih dahulu sebelum kita boleh mendapat d2y dx kuasa 2. Okey, kita mulakan dengan soalan A. Y sama dengan 3x kuasa 4 tolak 5x kuasa 2 tambah 2x tolak 1. dy dx. Masih ingat tak? 3 darab 4 kita dapat 12. Kemudian kita salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 3. Boleh? 4 tolak 1 dapat 3. Kemudian negatif 5 darab 2, negatif 10. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 1. Tetapi kuasa 1 tidak perlu ditulis. Seterusnya kita ada positif 2 dan sini ialah kuasa 1. 2 darab 1 kita dapat 2. Jadi kita salin 2. Kemudian salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Sebab 1 tolak 1 dapat sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Dan akhir sekali kita perlu bezakan pemarak. Dan kita tahu bezakan pemarak akan dapat sifar. Jadi kita tak perlu tulis. Ini adalah jawapan dy dx ataupun tebitan pertama. Seterusnya kita perlu mencari d2y dx kuasa 2. Jadi kita hanya bezakan sekali lagi. 12 darab 3 kita dapat 36. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 2. Selepas itu, kita nak bezakan sebutan negatif 10x. So, di sini adalah negatif 10 dan sini adalah kuasa 1. Negatif 10 darab 1, negatif 10. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Dan akhir sekali kita nak bezakan pemarak positif 2. Jadi kita akan dapat sifar. Maka kita hanya tulis ini sahaja. Ini merupakan terbitan kedua ataupun pembezaan peringkat kedua bagi fungsi ini. Di sini cikgu ingin ingatkan anda semua, d2y dx kuasa 2 tidak sama maksud dengan dy dx kuasa 2. Tidak sama maksud. Jadi anda perlu berhati-hati apabila mencari pembezaan peringkat kedua. Pastikan kita tulis tata tanda pembezaan yang betul. Okey? Seterusnya kita lihat pada soalan B. Kita ada y sama dengan 4x kuasa 2 tolak 2 per x. Nampak tak per x di sini kurang kemas. Mungkin kita boleh pindah x kuasa 1 ini ke atas. Maka kita boleh dapat 4x kuasa 2 tolak 2x kuasa negatif 1. Jadikannya sebagai satu baris. Lebih senang untuk bezakan. Okey? Dan di sini kena berhati-hati. Ini adalah y, bukan dy dx. Sebab kita belum bezakan. Okey? Kita hanya susun semula dalam bentuk yang lebih kemas sahaja. Kemudian kita boleh mencari dy dx. 4 darab 2, 8. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 1. Tetapi kuasa 1 tidak perlu ditulis. Kemudian negatif 2 darab negatif 1, positif 2. Kemudian salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada negatif 2. Dan kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. Dy dx sama dengan 8x tambah 2 per x kuasa 2. Boleh? Selepas itu, kita perlu mencari d2y dx kuasa 2. Untuk mencari d2y dx kuasa 2, kita boleh rujuk pada baris ini. Sebab bentuk dy dx ini lebih mudah untuk bezakan. Di sini kita ada 8 dan sini kuasa 1. 8 darab 1, 8. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Kemudian positif 2 darab negatif 2, negatif 4. Dan kita salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada negatif 3. Dan kita boleh tulis dalam bentuk yang lebih kemas. d2y dx kuasa 2 sama dengan 8 tolak 4 per x kuasa 3. Ini adalah jawapan d2y dx kuasa 2. Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan C.
kita ada Y sama dengan kurungan 3X tambah 2 kuasa 8. Bila nampak format ini, kita ada dua cara. Kita boleh menggunakan petua rantai ataupun pembezaan secara langsung. Dan saya telah menerangkannya dalam video yang lepas. Jika anda berminat untuk menonton, anda boleh menekan link di bawah description. Kita boleh menggunakan pembezaan secara langsung sebab lebih mudah dan lebih ringkas. So, dy dx macam mana cari? 1 darab 8, kita dapat 8. Kemudian kita akan salin 3x tambah 2. Selepas itu, kita akan turunkan kuasa 8 kepada 7. Dan jangan lupa kita perlu bezakan sebutan dalam tanda kurung ini. Jadi kita bezakan 3x akan dapat 3. Bezakan positif 2 akan dapat sifar. Jadi kita hanya ada 3 sahaja. Selepas itu kita permudahkan 8 darab 3 kita dapat 24. Ini ialah jawapan dy dx. Selepas itu kita perlu mencari d2y dx kuasa 2. So di sini kita perlu buat apa? Macam tadi 24 darab 7. Kalau tak pasti kita boleh tekan calculator. Jadi 24 darab 7 kita dapat 168. Kemudian kita salin balik 3x tambah 2. Turunkan kuasa kepada 6. Dan jangan lupa kita perlu bezakan sebutan dalam tanda kurung. Kita akan dapat 3. Okey. Selepas itu 168 darab 3 kita dapat apa? Kita boleh tekan 504. Kurungan 3x tambah 2 kuasa 6. Ini adalah jawapan d2y dx kuasa 2. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan 2. Cari f prime x dan f prime prime x bagi setiap fungsi berikut. Di sini kita ada f prime x merupakan terbitan pertama bagi fungsi fx. Dan f prime prime x macam d2y dx kuasa 2 merupakan pembezaan peringkat kedua ataupun terbitan kedua bagi fungsi fx. Boleh? So, kita mulakan dengan soalan A. Kita ada fx sama dengan punca kuasa 2 bagi x tambah 1 per x kuasa 2. Pertama sekali, kita nampak sini ada punca kuasa 2 dan sini dia ada per x kuasa 2. Jadi, kita boleh susunnya dalam bentuk yang lebih kemas dalam bentuk satu baris dan tak ada punca kuasa 2. Maka, saya boleh tulis fx sama dengan x kuasa 1 per 2. Kemudian kita boleh pindahkan x kuasa 2 ke atas. X kuasa negatif 2. Ini merupakan bentuk fx yang lebih mudah untuk bezakan. Okey. Selepas itu kita boleh mencari f prime x iaitu terbitan pertama. Di sini kita ada 1 dan kuasa 1 per 2. 1 darab 1 per 2, 1 per 2. Salin pembeli ubah x. Turunkan kuasa kepada negatif 1 per 2. Sebab 1 per 2 tolak 1 akan dapat negatif 1 per 2. Selepas itu kita ada positif 1 dan sini ada kuasa negatif 2. 1 darab negatif 2. Negatif 2. Salin pembeli ubah x. Turunkan kuasa kepada negatif 3. Dan kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. 1 per 2 masih di bawah. Dan kita boleh pindahkan sebutan ini ke bahagian bawah. Jadi x kuasa 1 per 2. Negatif 2 per x kuasa 3. Dan kita boleh tulis dalam bentuk punca kuasa 2. 1 per 2 darab dengan punca kuasa 2 bagi x tolak 2 per x kuasa 3. Ini merupakan jawapan terbitan pertama bagi fungsi fx. Selepas itu kita perlu mencari f prime prime x iaitu terbitan kedua. Jadi saya serangkan satu baris. F prime prime x sama dengan apa? Di sini kita perlu rujuk pada baris ini. Sebab baris ini lebih senang untuk bezakan untuk kali kedua. 1 per 2 darab negatif 1 per 2 akan dapat negatif 1 per 4. Kemudian kita salin pembeli ubah x. Turunkan kuasa kepada apa? Kalau tak pasti, kita boleh tekan calculator. Negatif 1 per 2 iaitu kuasa untuk x. Dan pastikan kita tolak dengan 1. Kita dapat negatif 3 per 2. Selepas itu, negatif 2 darab negatif 3 kita dapat positif 6. Salin pembeli ubah x. Turunkan kuasa kepada negatif 4. Dan kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. Negatif 1 per 4
Kemudian X kuasa 3 per 2 di bahagian bawah tambah dengan 6 per X kuasa 4. Dan ini boleh ditulis dalam bentuk apa? Negatif 1 per 4. Lepas tu kuasa 3 per 2 kita boleh tulis punca kuasa 2 bagi X kuasa 3. Tambah 6 per X kuasa 4. Ini jawapan terbitan kedua bagi fungsi fx. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan B. Di sini kita ada pecahan X kuasa 4 tambah 2 bahagi dengan X kuasa 2. Jadi kita boleh asingkan sebutan ini kepada dua pecahan. Lebih senang untuk bezakan. Ataupun jika anda berminat untuk menggunakan petua hasil bahagi, juga tak ada masalah. Okey, tetapi bagi saya, asingkan jadi dua pecahan lebih mudah untuk bezakan. Jadi saya boleh tulis fx X kuasa 4 per X kuasa 2 tambah dengan 2 per X kuasa 2. X kuasa 4 bahagi X kuasa 2 kita dapat X kuasa 2. Sebab 4 tolak 2 kita dapat 2. Dan sebutan ini kita boleh pindah ke atas jadi 2 darab dengan X kuasa negatif 2. Dan jangan lupa ini masih dalam bentuk fx. Sebab kita belum bezakan. Boleh? Apabila dapat bentuk ini kita boleh mula untuk bezakan f prime x. 1 darab 2 kita dapat 2. Kemudian kita salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada 1. Dan positif 2 darab negatif 2 kita dapat negatif 4. Salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada negatif 3. Selepas itu kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. 2x tolak 4 per x kuasa 3. Ini adalah jawapan f prime x. Okay. Jika tak ada masalah, kita pergi cari f prime prime x, iaitu terbitan kedua. Kita selangkan satu baris. Okay. Untuk mencari f prime prime x, kita boleh rujuk pada baris ini. Baris ini lebih senang untuk kita bezakan jika dibandingkan dengan bentuk ini. So, di sini kita ada 2 dan x kuasa 1. 2 darab 1 kita dapat 2. Salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Negatif 4 darab negatif 3 kita dapat positif 12. Salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada negatif 4. Selepas itu kita boleh kemaskan f prime prime x kita dapat 2 tambah 12 per x kuasa 4. Ini adalah jawapan terbitan kedua bagi fungsi fx. Boleh? Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan C. Untuk soalan C, fungsi ini tidak boleh diasingkan kepada dua pecahan. Jadi kita mesti menggunakan petua hasil bahagi untuk mencari f prime x. Untuk menggunakan petua hasil bahagi, kita boleh biar u sama dengan ungkapan algebra di atas 2x tambah 5. Dan v ialah ungkapan algebra di bawah x tolak 1. Selepas itu kita pergi cari du dx. 2 darab 1, 2. Salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan positif 5 akan dapat sifar. Jadi kita hanya tinggal 2 sahaja. dv dx. 1 darab 1 kita dapat 1. Salin pemberi ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan negatif 1 kita dapat sifar. Maka kita hanya tinggal 1 sahaja. Boleh? Selepas itu kita boleh salin petua hasil bahagi. F prime x sama dengan apa? V du dx tolak dengan u dv dx per v kuasa 2. Boleh? Dan kita hanya perlu gantikan ke semua ni ke dalam petua hasil bahagi. V di sini adalah x tolak 1. Du dx di sini adalah 2. U di sini adalah 2x tambah 5. Dan dv dx ialah 1 per v kuasa 2. V ialah x tolak 1 kuasa 2. Kemudian kita boleh permudahkan bahagian atas. 2 darab x, 2x. 2 darab negatif 1, negatif 2. Tolak dengan 2x, tolak dengan 5. Per x tolak 1 kuasa 2. Permudahkan lagi. Negatif 2 tolak 5, kita dapat negatif 7 per x tolak 1 kuasa 2. Ini adalah jawapan f prime x. Selepas itu, kita perlu mencari f prime prime x, iaitu pembezaan kali kedua.
Jadi di sini kita boleh susun semula. X tolak 1 kuasa 2, kita boleh pindah ke atas. Negatif 7 darab dengan X tolak 1 kuasa negatif 2. Sebab saya berminat untuk menggunakan pembezaan secara langsung. Jadi saya boleh serang satu baris. F prime prime X sama dengan apa? Negatif 7 darab negatif 2 positif 14. Kemudian kita salin X tolak 1. Turunkan kuasa kepada negatif 3. Bezakan sebutan dalam tanda kurung, kita dapat 1. Dan akhir sekali kita boleh susun dalam bentuk yang lebih kemas. 14 darab 1 kita dapat 14. Dan ini kita boleh pindah ke bawah. X tolak 1 kuasa 3. Ini adalah jawapan F prime prime X. Jika tak ada masalah, kita lihat pada soalan 3. Diberi Y sama dengan X kuasa 3 tambah 3X kuasa 2 tolak 9X tambah 2. Cari koordinat titik A yang mungkin dengan keadaan dy dx sama dengan sifar. Seterusnya, cari nilai bagi d2y dx kuasa 2 di titik A itu. Baik, di sini kita ada dua tugasan, yaitu cari koordinat titik A yang mungkin apabila dy dx sama dengan sifar. Apabila nampak ayat seperti ini, biasanya kita mesti mulakan dengan dy dx sama dengan sifar. Bermaksud kita akan teruskan kiri dan kanan dan kita akan dapat jawapan. Kemudian tugasan kedua adalah cari nilai bagi d2y dx kuasa 2 untuk titik A. Okey? Baik, so kita mulakan dengan dy dx. Kita diberi y kan, so kita boleh cari dy dx. 1 darab 3, 3. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 2. Positif 3 darab 2, kita dapat positif 6. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada 1. Negatif 9 darab 1, negatif 9. Salin pemboleh ubah x, turunkan kuasa kepada sifar. Tetapi x kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan pemarah akan dapat sifar. Jadi kita hanya dapat ini sahaja. Ini adalah jawapan dy dx. Selepas itu, kita boleh menggunakan maklumat yang diberikan, iaitu dy dx sama dengan sifar. Maka saya boleh tulis apabila dy dx sama dengan sifar, kita akan teruskan kiri dan kanan sahaja. Tanya pada diri, dy dx ialah apa? Dy dx ialah 3x kuasa 2 tambah 6x tolak 9. Jadi saya akan salin ini di bahagian bawah. Dan perhatikan ini merupakan persamaan kuadratik. Jadi kita boleh cari nilai x dengan mudah. Kalau tak pasti, kita boleh menggunakan kalkulator untuk bantu kita. Sebelum itu, kita perlu permudahkan. Semua sebutan ini boleh dibahagi dengan 3. Jadi saya boleh dapat x kuasa 2 tambah 2x tolak 3 sama dengan sifar. Kemudian barulah kita tekan kalkulator untuk faktorkan. Jadi kita boleh tekan equation function, lepas tu pilih polinomial, pilih degree 2. A ialah 1, B ialah 2, C ialah negatif 3. Okey, so di sini punca yang pertama ialah 1. Jadi saya boleh tulis X tolak 1. Manakala punca yang kedua ialah negatif 3. Jadi saya boleh tulis X tambah 3. Kemudian kita asingkan kepada dua bahagian. Dan kita boleh cari nilai X. X ialah 1 atau X ialah negatif 3. Di sini cikgu ingin memberitahu anda semua, X yang kita dapat sebenarnya ialah koordinat X. Koordinat X untuk titik A. Apabila kita ada koordinat X, kita boleh pergi mencari koordinat Y. Bagaimana cari? Kita boleh gantikan koordinat X ini ke dalam fungsi yang diberikan. Sebab Y ini bergantung pada X. Ini merupakan persamaan lengkung. Kita boleh masukkan X1 ke dalam supaya kita boleh dapat koordinat Y. Jadi saya boleh tulis apabila X sama dengan 1, kita masukkan 1 ke dalam fungsi ini. 1 kuasa 3 tambah 3 kurungan 1 kuasa 2 tolak 9 darab 1 tambah 2. Jadi saya salin di bawah. Kemudian kita boleh tekan kalkulator untuk bahagian ini. Kita tekan
1 kuasa 3, kemudian tambah 3 kurungan 1 kuasa 2. Kita tekan saja. Tolak 9 darab 1 tambah 2. Jawapannya lah negatif 3. Ini merupakan koordinat Y untuk titik A. Boleh? Dan kita ada pilihan yang kedua. Jadi saya boleh tulis apabila X sama dengan negatif 3, sama juga kita perlu ganti negatif 3 ke dalam fungsi ini. So, kita boleh cari koordinat Y. Y sama dengan apa? Y sama dengan negatif 3 kuasa 3 tambah 3 kurungan negatif 3 kuasa 2 tolak 9 darab dengan negatif 3 tambah 2. Kita hanya ganti negatif 3 ke dalam X saja. Boleh? Dan kita dapat ini. Selepas itu kita hanya perlu tekan kalkulator. Negatif 3 kuasa 3, kemudian tambah 3 kurungan negatif 3 kuasa 2, tolak 9 kurungan negatif 3 tambah 2. Jawapannya lah 29. Ini merupakan koordinat Y bagi titik A. Jadi di sini kita ada dua koordinat titik A yang mungkin. Ini merupakan jawapan yang pertama dan ini merupakan jawapan yang kedua. Jadi saya boleh tulis A adalah 1 negatif 3 ataupun A adalah negatif 3, 2, 9. Maka kita sudah selesai menjawab tugasan pertama, koordinat titik A yang mungkin. Seterusnya kita perlu mencari nilai bagi D2Y dx kuasa 2 di titik A itu. Di sini kita ada dua koordinat A, jadi kita perlu mencari D2Y dx kuasa 2 masing-masing. Okey, bagi setiap koordinat ini. Baik, kita mulakan dengan D2Y dx kuasa 2. Oleh sebab kita sudah ada dy dx, jadi saya boleh terus cari D2Y dx kuasa 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Salin pemberi ubah X, turunkan kuasa kepada 1. Kemudian positif 6 darab 1 kita dapat positif 6. Salin pemberi ubah X, turunkan kuasa kepada sifar. Tapi X kuasa sifar tidak perlu ditulis. Bezakan negatif 9 akan dapat sifar. Ini merupakan jawapan terbitan kedua. Tetapi kita belum mencari nilainya pada titik A. Jadi saya boleh tulis pada A kurungan 1 negatif 3. Kita hanya perlu gantikan koordinat X ke dalam X saja. Jadi saya boleh dapat D2Y dx 2 sama dengan 6 darab 1 tambah 6. Dan kita boleh tekan kalkulator untuk bahagian ini. Kita dapat 12. Boleh? Pada titik A, kita ada nilai D2Y dx kuasa 2 ialah 12. Dan kita ada titik yang kedua kan? Pada A apa? Negatif 3, 29. Sama juga kita perlu gantikan koordinat X ini ke dalam X. Jadi saya boleh tulis D2Y dx kuasa 2 sama dengan 6 kurungan negatif 3 tambah 6. Jawapannya lah negatif 12. Oleh sebab kita ada dua titik A yang mungkin, maka kita ada dua nilai D2Y dx kuasa 2. Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan pada hari ini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.